pecah bahagian tanah. Biasa dengar tak pecah bahagian tanah? Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Tanya Peguam Aida. Saya Ida Khalil. Hari ini saya akan terangkan kepada anda mengenai pecah bahagian tanah. Okey, baiklah. Pecah bahagian tanah ni biasanya kalau kita tengok, kalau biasalah kita tengok geran kan, dalam geran tu ada 2-3 nama. Okey. Jadi kalau dalam geran tu atau hak milik tersebut ada 2-3 nama, bermakna keseluruhan tanah itu dibahagi sama rata. Maksudnya diorang mempunyai pemilikan terhadap setiap inci tanah tersebut secara bersama-sama. Jadi apabila diorang tak ada satu hak milik individu tersendiri bagi setiap nama, maka mereka berkongsi semua hak-hak terhadap tanah tersebut, dan kegunaan tanah tersebut perlulah digunakan secara bersama-sama. Okay. Jadi fungsi pecah bahagian tanah ni adalah untuk memastikan bahawa setiap hak milik, setiap pemilik di dalam yang namanya ada dalam geran tersebut mempunyai pemilikan tersendiri terhadap tanah tersebut. Maksudnya kat sini ada bahagian dia tersendiri lah. Contohlah ada sebidang tanah dan ada 4 orang nama. Maka setiap orang tu dia ada 1/4 bahagian. Maka kita dah tentukan dah 1/4 bahagian tu di bahagian mana? Di belah utara ke, selatan ke, tengah-tengah ke, dan sebagainya. Sebab sekiranya tak ada pecah bahagian tanah ni, semua orang memiliki ataupun mempunyai hak yang sama rata terhadap tanah tersebut. Bermakna jika salah seorang ingin membuat keputusan untuk menjual tanahnya, walaupun bahagiannya adalah 1/4 bahagian, mereka tak boleh nak tentukan bahagian mana yang dijual, kerana masing-masing mempunyai hak sama rata terhadap tanah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang boleh mohon untuk buat pecah bahagian tanah ni? Jadi orang yang boleh mohon untuk pecah bahagian tanah ni sama ada pemilik tanah tersebut. Contohnya macam Abu memiliki 1/1 bahagian tanah, maka dia boleh pohon untuk buat pecah bahagian tanah. Mungkin ada 2/3 bahagian ingin diberi kepada nama anak-anak dia, maka dia boleh mohon. Yang kedua adalah salah seorang pemilik bahagian tanah tersebut lah. Contoh tanah tersebut dimiliki oleh Abu dan Ali, maka walaupun Abu tak nak mohon, tapi Ali boleh mohon untuk buat pecah bahagian tanah. Okey, dan seterusnya adalah orang yang mempunyai surat kuasa wakil. Contohlah macam tadi nama Ali dan Abu. Dan Abu ni dia ada bagi surat kuasa wakil kepada Ahmad untuk bagi bahagian dia. Tiba-tiba nama nama Ali ni dah meninggal. Dan Ahmad yang mempunyai surat kuasa wakil ni boleh memohon untuk pecah bahagian tanah untuk tentukan mana hak dia, mana bahagian hak Ahmad ni. Dan surat kuasa wakil ni juga boleh berkuat kuasa sama ada orang tu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Contohlah macam tadi Ali dah bagi pada Ahmad kan. Dan Ahmad, walaupun Ali masih hidup, tapi sebabkan dia ada surat kuasa wakil tersebut, dia boleh mohon untuk pecah bahagian tanah. Dan seterusnya adalah pentadbir harta. Pentadbir harta ni biasanya kalau kita tengok kalau berlaku kematian, and then dia dilantik jadi pentadbir harta bagi pihak ayah dia ataupun mak dia, contoh. Dan dekat dalam tanah tersebut ada 2 orang nama atuk dia dengan nama ayah dia kan. Jadi apabila dia ambil alih sebagai pentadbir harta bagi pihak ayah dia, dan dia nak bahagikan tanah atuk dia tu, tanah tersebut dengan nama atuk dia dan nama ayah dia, maka dia boleh mohon juga untuk pecah bahagian tanah ini. Okey. Dan seterusnya, kenapa nak buat pecah bahagian tanah? Macam tadi kita faham, kita nak buat pecah bahagian tanah ni adalah untuk kita tentukan bahagian masing-masing. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ada penentuan bahagian masing-masing, kita tak ada hak milik individu, maka kita tak berhak 100% terhadap tanah tersebut walaupun nama kita ada. Bermakna contoh kalau kita nak jual beli kan, dan kita perlukan persetujuan daripada orang lain, daripada pemilik bersama, dan kita kena tentukan juga sama ada tanah yang mana kita nak jual, bahagian yang mana kita nak jual. Jadi kesalahannya kalau orang minta pecah bahagian tanah ni, mungkin dia nak jual tanah tersebut, atau mungkin dia nak wariskan, nak pindah milik kepada waris-waris lain. Jadi apabila dia buat pecah bahagian, jadi mudahlah untuk urusan tersebut, urusan tukar nama, urusan pembangunan, urusan jual beli dan sebagainya. Okay, next step adalah
cara-cara nak pecah bahagian tanah ni. Okey, cara dia ada 3 cara. Pertama melalui cara biasa. Cara biasa ni kita mohon ke pejabat tanah lah nak buat pecah bahagian, dan adalah beberapa borang yang kena submit, dan pejabat tanah pun akan inform apa borang yang diperlukan, dan kita tengok sama ada lulus atau tak. Kalau lulus, then akan dibenarkan. Kalau tak lulus, kita kena tanya baliklah pejabat tanah sebab apa tak lulus kan. Adakah ada perkara-perkara menghalang untuk pecah bahagian tanah dan sebagainya. Yang kedua adalah share majority. Share majority ni maksudnya salah seorang daripada contohlah kat tanah tu ada 5 orang nama dan 3 orang bersetuju untuk pecah bahagian, 2 orang tak setuju. Maka tadi ada share majority tu maksudnya 3/5 bahagian tu bersetuju untuk pindah milik tanah kan. Maka boleh lah. Sebab apa? Sebab share majority maksudnya majority ni adalah bersetuju untuk pecah bahagian tanah tadi. Okay, dan seterusnya kalau contohlah tadi cara biasa tak ada, share majority pun tak dapat juga sebab yang lain tak ada pecah bahagian, dan kita akan boleh pergi ke mahkamah lah. Maksudnya kita buat permohonan ke mahkamah untuk buat pecah bahagian tanah, dan mahkamah akan tengok sama ada permohonan kita ni boleh dibenarkan ke atau tidak, dan mahkamah boleh mempunyai kuasa untuk menentukan 3 cara lah. Pertama melalui dia benarkan permohonan tu dan diarahkan semua tuan-tuan pemilik tanah tersebut untuk bersetuju lah untuk pecah bahagian tanah. Yang kedua adalah dia boleh arahkan supaya pihak yang tak setuju untuk pecah bahagian ni untuk jual dia punya bahagian dia kepada orang yang nak pecah bahagian ni. Maksudnya biar dia boleh buat pecah bahagian tanah dah. Ataupun yang ketiga, dia boleh arahkan supaya tanah tu dijual supaya semua orang akan dapat hak dia dari segi duit lah kat sini. Tapi ada juga dulu kan waktu saya bekerja, waktu first awal lepas habis chambering tu yang saya pernah bekerja, saya pernah go through this case di mana family dia ada 4 orang, dan di mana ada pakcik dia, ada makcik dia kan, dan dia dapat juga bahagian mungkin disebabkan kematian mak ayah dia ke dan sebagainya. Dan apabila pakcik-pakcik dia ni tak setuju untuk dia buat pecah bahagian, dan dia pergi buat permohonan kat mahkamah. Jadi mahkamah mengarahkan bahawa mahkamah meluluskanlah permohonan dia kan, sebab dia ada bicara semua. Mahkamah arahkan untuk dia buat pecah bahagian, dan bila nak submit tu still perlukan tanda tangan persetujuan daripada semua pihak, dan mereka kena sign orang pecah bahagian tu sebab dah ada perintah mahkamah dah. Macam itulah contoh kes yang saya pernah go through mengenai pecah bahagian tanah ni. So dari segi pendapat personal saya, pecah bahagian tanah ni is very good. Sebab apa? Sebab at least setiap orang mempunyai hak milik ataupun geran individu tersendiri. Jadi senanglah kalau nak buat jual beli ke, nak buat pindah milik ke, nak buat pembangunan ke. Sebab apa? Sebab kita risau. Contohlah kalau kita tak buat pecah bahagian tanah, and then tanah tu ada 1 nama je ataupun 2 nama. Atasan tu ada 2 nama. Jadi kalau kita tak boleh sesuka hati tiba-tiba nak bina kampung ke, nak bina rumah kampung, ataupun kita nak buat pecah bahagian, nak buat sawah ke, nak buat kolam ikan ke, kita kena dapat kebenaran daripada seorang lagi pemilik tanah tersebut lah. Sebab apa? Sebab setiap inci tanah tersebut adalah kegunaan dia adalah bersama-sama. So lebih mudah kalau kita buat pecah bahagian tanah. Ada 2 nama, dan you ambil hak you, I ambil hak I. Kita ukur siap-siap kan, mana bahagian you, mana bahagian I. So later on kita tak ada masalah. Kalau buat pindah milik semua kita dah boleh buat tanpa perlukan persetujuan daripada dia. Okey, baiklah, itu saja perkongsian saya hari ini. Dan tanya peguam Aida, celik undang-undang. Semoga anda semua jadi seorang yang celik undang-undang dan faham mengenai undang-undang. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.